Ini adalah penutup tangki minyak di Moskow. Sekarang lihat adegan ini. Satu letupan yang sangat kuat di loji penapisan minyak Moskow menyebabkan penutup tangki simpanan yang besar itu terpelanting ke udara. Sementara itu, satu tiang asap hitam tebal memenuhi kawasan tenggara ibu kota Rusia. Pada hari Kamis, 18 Jun 2026, perang yang coba digambarkan oleh Vladimir Putin sebagai sesuatu yang jauh kembali ke kawasan paling dilindungi di Rusia. Drone Ukraine telah menyerang loji penapisan Kapotnia untuk kali kedua dalam 3 hari, hanya 16 km dari Kremlin, dan menyebabkan kebakaran yang menjadi simbol tekanan baru terhadap Moskow. Loji penapisan itu bukan sasaran biasa. Ia membekalkan sebahagian besar bahan api yang digunakan di kawasan ibu negara. Ia menyokong operasi mesin ekonomi Rusia dan merupakan sebahagian daripada struktur yang memastikan perang Putin terus berjalan. Sementara pertahanan Rusia mendakwa telah menembak jatuh ratusan drone, imej yang tersebar ke seluruh dunia menunjukkan percanggahan dengan Moskow terbakar. Moskow mendakwa mereka mengawal keadaan, tetapi loji penapisan itu sekali lagi terbakar. Zelensky mengaitkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap pengeboman Rusia di Kiev, termasuk kerusakan pada kompleks bersejarah Lavra Peshesk. Dan beliau menegaskan bahwa Ukraine tidak berniat untuk berdiam diri. Itulah yang benar-benar membakar Moskow. Kenapa loji penapisan menjadi sasaran utama? Bagaimana drone berjaya menembusi kebanggaan pertahanan Rusia? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Loji penapisan minyak Moskow sekali lagi diserang semasa salah satu gelombang drone Ukraine terbesar terhadap ibu kota Rusia sejak permulaan pencerobohan berskala besar. Kemudahan itu terletak di kawasan Kapotnia di tenggara Moskow dalam kawasan lebuh raya lingkaran ibu kota. Loji penapisan yang sama telah diserang pada hari Selasa, menunjukkan satu siri serangan yang dirancang terhadap struktur bahan api Rusia. Kekuatan serangan itu jelas kelihatan dalam satu adegan yang menjadi gambaran kepada rasa malu Rusia. Letupan itu telah melontarkan penutup tangki minyak ke udara. Imej itu tersebar sebagai simbol sebuah ibu kota yang dikatakan dilindungi, tetapi menyaksikan sebahagian besar infrastrukturnya sendiri terbang di langit. Ukraine telah menunjukkan bahwa mereka mampu menyerang sebuah kemudahan strategik di dalam bandar utama Rusia, walaupun selepas bertahun-tahun propaganda Kremlin mengenai perisai, radar, dan pertahanan udara yang tidak dapat ditembusi. Logik ketenteraan di sebalik operasi ini adalah mudah. Ukraine sedang berusaha untuk mematahkan keupayaan Rusia menukar minyak kepada wang, bahan api dan logistik peperangan. Loji penapisan, depot dan struktur tenaga menjadi sasaran kerana ia membekalkan lori, kenderaan berperisai, penerbangan, pengangkutan kereta api dan hasil pendapatan yang membiayai pencerobohan. Loji penapisan Moskow mempunyai kepentingan khas dalam perkiraan ini. Media antarabangsa melaporkan bahawa ia menghasilkan sebahagian penting daripada bekalan bahan api di kawasan ibu negara, termasuk petrol dan diesel. Rusia sudah pun berdepan dengan laporan tekanan dalam sektor bahan api di beberapa kawasan. Walaupun negara itu merupakan gergasi minyak, ia mula mencari import bahan api melalui laut untuk memuruskan kekurangan. Disinilah tamparan itu menyakitkan Putin. Negara yang mengekspor tenaga kini kelihatan cuba memadamkan kebakaran di ibu kotanya sendiri. Presiden Ukraine berkata bahawa serangan terhadap Rusia adalah sebagai tindak balas terhadap pengeboman Rusia ke atas Ukraine, terutamanya selepas serangan yang mengenai Kiev dan merosakkan Lavra Peshesk, antara tempat keagamaan dan bersejarah yang paling penting di negara itu. Ukapan beliau ditujukan kepada Putin dan juga rakyat Rusia biasa. Zelensky menyatakan bahawa Ukraine tidak pernah mahukan perang ini, tetapi jika Ukraine musnah, Moskow juga akan musnah. Kata-kata itu dianggap sebagai satu amaran. Zaman di mana Rusia menyerang bandar-bandar Ukraine dan terus hidup seolah-olah tiada apa yang berlaku di ibu kota mereka sendiri telah berakhir. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha menguatkan pendirian itu dan menjawab kepada penduduk Moskow yang bertanya di media sosial tentang apa yang sedang berlaku. Beliau berkata bahawa jawapan yang terletak pada punca peperangan itu,
Rusia memulakan pencerobohan terhadap Ukraine, membunuh rakyat Ukraine selama bertahun-tahun dan sekarang rakyat Rusia sepatutnya bertanya kepada Putin bila dia berniat untuk menamatkan semua ini. Reaksi itu benar-benar menyentuh isu sensitif Kremlin. Propaganda Rusia cuba memastikan rakyat terus tidak sedar dengan memanggil pencerobohan itu sebagai operasi ketenteraan khas. Tetapi apabila asap mula kelihatan dari sebuah kilang penapisan di Moskow, jarak psikologi terhadap perang itu semakin mengecil. Rusia cuba bertindak balas dengan angka-angka. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahawa pertahanan mereka telah menembak jatuh 555 drone Ukraine sepanjang malam di beberapa wilayah dengan hampir 200 DA. Buat masa ini, ia semakin menghampiri Moskow. Masalahnya bagi Putin ialah angka yang tinggi itu tidak dapat menutup hasil yang jelas. Jika ratusan telah ditembak jatuh, masih ada beberapa yang berjaya melepasi. Rusia meraihkan pemintasan, sementara lokasi strategik kelihatan terbakar. Serangan itu juga telah melumpuhkan sebahagian kehidupan awam di ibu negara. Pihak berkuasa pengangkutan memaklumkan penggantungan sementara penerbangan di beberapa lapangan terbang di Moskow dan lapangan terbang Sheremetyevo yang paling sibuk di ibu negara telah dikosongkan. Vinokovo, Sheremetyevo, Zhukovsky dan beberapa kemudahan udara lain mengalami gangguan ketika amaran drone dikeluarkan. Laporan tempatan juga menyatakan ratusan penerbangan tertunda atau dibatalkan dengan penumpang terperangkap di terminal dan cuba memahami sama ada mereka dapat keluar dari bandar. Lalu lintas juga terjejas. Pergerakan berhampiran kilang penapisan dan di beberapa bahagian lebuh raya lingkaran Moskow telah terganggu. Sementara pasukan kecemasan bertugas di kawasan itu, penduduk melaporkan ketiadaan siren dan terkejut dengan skala serangan tersebut. Beberapa video menunjukkan asap, api dan kekeliruan di sekitar kawasan yang terjejas di saluran tempatan. Nadanya penuh rasa geram dan panik dengan penduduk mengadu bahawa mereka tidak diberitahu dan rutin biasa ibu kota telah terganggu. Pada awal pagi, kawasan Moskow mencatatkan kerosakan di beberapa tempat selain daripada kilang penapisan. Gubernur Andrei Vorobyov berkata bahawa 16 orang cedera dalam serangan besar oleh Ukraine. Associated Press memetik pihak berkuasa tempatan melaporkan 17 orang cedera termasuk 2 kanak-kanak. Perbezaan seperti ini sering berlaku pada jam-jam awal selepas serangan besar apabila angka-angka masih dikemas kini oleh pihak berkuasa yang berbeza. Walaupun begitu, gambaran keseluruhan tetap jelas. Serangan itu bukan sahaja mengenai satu kemudahan tenaga, ia turut menyebabkan kerosakan di kawasan kediaman, komersial dan perindustrian di sekitar ibu kota. Di Zhukovsky, sebuah bandar di wilayah Moskow, drone telah mengenai sebuah bangunan apartemen di Jalan Gagarin, menurut laporan yang berdasarkan pihak berkuasa wilayah. Kawasan pintu keluar kecemasan antara tingkat atas telah rosak dan lantai balkoni juga terjejas akibat impak tersebut. Penduduk terpaksa dipindahkan dari lokasi itu. Gambar bangunan kediaman yang terkena serangan itu menambah kejutan di sepanjang jalan yang menunjukkan bahawa pertahanan Moskow gagal menghalang serangan itu daripada menembusi kawasan metropolitan. Di Elektrostau, serpihan drone jatuh ke atas sebuah rumah persendirian dan merosakkan bumbungnya. Seorang wanita cedera. Terdapat juga laporan kenderaan terbakar selepas serpihan jatuh. Naratif Rusia cuba menggambarkan setiap pemintasan sebagai kemenangan bersih. Tetapi, serpihan daripada pertahanan udara itu sendiri boleh menjadi masalah untuk kawasan kejiranan. Menjatuhkan drone di kawasan yang didiami tidak menghapuskan risiko, malah seringkali hanya menyebarkan impak ke atas bumbung, kereta, rumah dan jalan. Di Ljubljana, serpihan jatuh di beberapa tempat dan merosakkan sebuah gimnasium serta sebuah kemudahan di kawasan perindustrian. Wilayah itu menjadi satu lagi contoh kesan berantai daripada serangan tersebut. Di Kotelnik, bumbung pusat beli belah Belaya Dasha terbakar selepas serpihan jatuh. Adegan pusat beli belah yang terbakar membantu meningkatkan persepsi tentang kehilangan kawalan. Kerana ia bukan lagi hanya kilang penapis yang jauh di kaki langit, tetapi juga perniagaan harian di kawasan itu turut merasai kesannya. Daerah Chekhov, Kampung Kryukov dan Pavlovsky Pozad juga disebut dalam laporan kerosakan. Terdapat laporan rumah persendirian dan bangunan tambahan yang terkena di beberapa lokasi ini. Makluman awal menunjukkan tiada mangsa, tetapi kerosakan material menguatkan lagi tahap serangan tersebut. Serangan itu merebak ke kawasan yang luas di wilayah Moskow, menunjukkan bahawa masalah itu tidak tertumpu di satu tempat sahaja.
Ini temparan besar kepada imej Kremlin. Ibu kota bukan sahaja menyaksikan sebuah kilang penapisan terbakar, malah turut menerima laporan mengenai pusat beli belah, bangunan, gimnasium, kawasan perindustrian, rumah dan kenderaan yang terkena serangan. Satu syak wasangka yang tersebar di media sosial menambah lagi rasa malu pihak Rusia. Blogger Ukraina Denis Kazansky mendakwa bahawa penutup tangki kilang penapisan itu mungkin telah tercabut akibat peluru berpandu dari pertahanan udara Rusia sendiri dan bukannya secara langsung oleh drone Ukraina. Versi ini masih kelihatan seperti satu dakwaan berdasarkan analisis video dan bukannya pengesahan rasmi. Jika syak wasangka itu disahkan, Rusia akan menjadikan pertahanannya sendiri sebagai sebahagian daripada masalah. Putin tidak memberikan respon segera yang kuat semasa serangan itu, sementara Moskow berdepan dengan api, asap, dan gangguan di lapangan terbang. Dia berada di Kazan, kira-kira 700 km dari ibu negara, menerima pemimpin-pemimpin Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Imej politik Kremlin menjadi buruk. Ibu negara sedang terbakar, lapangan terbang tergendala, penduduk mengadu di media sosial, dan Putin kelihatan jauh. Dalam agenda antarbangsa, cuba menampilkan keadaan seolah-olah normal kepada Ukraina. Kontras ini digunakan sebagai propaganda perang. Pemimpin Rusia bercakap tentang kuasa global, sedangkan beliau tidak mampu menghalang serangan berulang terhadap sebuah kilang penapisan di dalam ibu negara sendiri. Di dalam Rusia, sekutu-sekutu tegar Kremlin menuntut tindakan balas. Tokoh-tokoh nasionalis dan pengulas yang berkaitan dengan pihak pro-kerajaan mula meminta tindakan balas yang lebih keras. Usahawan ultra-konservatif Konstantin Malofeev turut mempersoalkan sebagai seorang konservatif orang Rusia chegou a questionar por que Moscou não menggunakan senjata nuklear. Apa yang Kremlin lakukan adalah terlalu lemah terhadap serangan itu. Ahli parlimen dan Jeneral Bersara Andrei Gurulyov juga menyokong tindakan yang lebih tegas terhadap Ukraina. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahawa serangan itu tidak hanya menyebabkan kerosakan fizikal. Ia telah mencetuskan krisis tekanan dalaman terhadap Putin dengan golongan radikal menuntut tindak balas yang lebih besar dan pada masa yang sama mendedahkan bahawa pertahanan Rusia gagal melindungi simbol utama negara itu. Reaksi para penulis blog pro-Kremlin juga menunjukkan rasa tidak selesa dengan imej-imej tersebut. Pengacara dan penulis blog Andrei Medvedev mengadu tentang rakyat Rusia yang merakam dan memuat naik video serangan itu dengan mengatakan bahawa rakaman seperti itu membantu musuh membetulkan serangan baru. Kritikan itu menunjukkan kebimbangan yang sebenar. Imej-imej yang dimuat naik oleh penduduk boleh menjadi bukti awam tentang kegagalan Rusia dan pada masa yang sama bahan analisis untuk operasi akan datang. Apabila kerajaan terpaksa memugut mereka yang merakam kebakaran di Moskow, itu bermakna propaganda telah hilang kawalan terhadap situasi. Ukraina memanggil operasi seperti ini sebagai sekatan jarak jauh. Ungkapan ini berkesan kerana ia mengubah drone menjadi alat tekanan ekonomi. Ukraina mahukan lebih banyak pertahanan udara, lebih banyak tekanan terhadap tenaga Rusia dan lebih banyak sokongan untuk memaksa Putin berunding. Pada masa yang sama, Zelensky cuba menunjukkan bahawa Kiev bukan sekadar mempertahankan diri. Rusia menjadi neraka kerana Putin membawa perang ke Ukraina dan kini melihat perang mengetuk pintu ibu kotanya sendiri. Ukraina tidak menyerang sebarang titik rawak di peta. Mereka memilih sebuah kilang penapisan yang berkaitan dengan bahan api, hasil pendapatan dan logistik jentera Rusia. Serangan pada hari Khamis ini mengenai Moskow pada titik yang paling menyakitkan, tenaga, pengangkutan, propaganda dan rasa keselamatan. Penutup tangki yang terbang di langit telah menjadi simbol kepada satu mesej ringkas untuk Kremlin bahawa Ukraina mahukan negaranya sendiri, bahawa Ukraina adalah sebuah negara sedang terbakar. Saya Milson Alves, seorang penganalisis antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves.